Dia kata, ya Allah, teman menung lah. Bukan kita nak aib dia. Dia nak dapat sungguh kita. Tapi teman tengok, ish, Allah, maknanya Allah beratkan dia. Adalah urusan dia dalam hubungan dengan Allah yang tak clear. Yang apa, dia tak settle. Teman pun doa dia sampai sebab teman nak. Dah nampak dah apa dia punya apa barricade ataupun halang-halangan tu. Tak ada rezeki lagi nak cakap. Dalam WhatsApp mana boleh setakat paling kuat voicemail. Voicemail, voice note. Kerana sembang. Tak sampai perkara yang teman nak tekan kan. Sian juga dia kan. Kita berdoa juga lah. Macam-macam. Kemudian kedua, mudah terjerumus ke dalam maksiat. Padahal dia berusaha menghindarkannya. Dah cuba lari badan dia. Ada je pula kawan ajak. Dia dah aku tak nak lah. Dah berapa lama. Isyak syabu ke apa. Ada juga datang. Jumlah. Dia pula out. Mudah terjerumus dalam maksiat. Walaupun dia berusaha menghindarkannya. Itu tanda orang yang dihina Allah. Jadi kita perhati tengok. Apa kedudukan kita di sisi Allah. Kemudian tertutup pintu berhajat dia kepada Allah. Sehingga merasa ia tidak perlu lagi berhajat kepada Allah dalam segala hal. Pula. Dia rasa tertutup. Ya tak payahlah doa. Aku usaha ni jadi ni. Boleh ni. Dia dah persandaran dia pada diri dia. Mana orang tu syirik khafi. Syirik yang tersembunyi kan. Kita perhati dia kita tengok. Aku contoh paling common lah. Ini teman selalu tengok kawan-kawan. Dia dapat kafiat. Buat kafiat. Jadi. Menjadi. Dua tiga kali orang berubat menjadi. Guna kafiat. Keberkatan yang Tuan Guru teman bagi betul ini. Dia jadi. Alhamdulillah berubat dengan mereka. Leman punya contoh kan. Mau lah. Dah latih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terserah pada Allah syukur. Tapi dia lafaznya bagus. Cantik. Dalam batin. Hebat aku ni. Jaga. Itu maka tadi. Perkara maksiat lahir nampak. Mencuri, merampok apa semua. Nampak orang. Tapi batin. Hati-hati. Dia mesti ada. Benda tu. Jadi kita tengok. Kita selalu orang Salih Sufi ni. Dia perhati diri. Lebih daripada perhati orang. Perhati diri tengok. Ini tak. Kita perhati orang. Menghukum orang sana. Menghukum orang sini. Jaga-jagalah. Kena jaga kan. Kita yang teman cerita. Orang apa yang dalam perkara kitab ni menyebut. Perkara yang dah berlaku. Macam kata-kata. Orang dah pakar Mercedes. Ataupun pakar BMW punya enjin kan. Dah selalu rasa dah tahu dah. Bila dia masuk workshop, ini mesti bearing dia pecah. Bearing nombor saiz 22. Dah tahu lah. Mana kepakaran seseorang dalam bidang ini. Jadi kita masuk dalam bidang ini, mana bidang kita memperbaiki kolbi kan. Jadi jangan pelik lah. Orang-orang guru-guru jalan-jalan ini memang kasyaf-kasyaf lah. Teman pun rasa kena kan. Mula-mula masuk, tak faham tuan guru ni. Penung dia tahu aku tadi ni. Bila contoh lah kawan teman ni. Dia cerita lawak pun macam lawak. Baru kaki nombor. Tapi minat nak jalan ni. Tuan guru cerita hand nombor lah. Magnum, 4D dah. Apa kena? Teman dah tahu dia main nombor. Budak, teman bawa dia kan. Sudah aku. Mesti kan mau aku ni. Tuan guru kena bantai dia pun kan. Jadi berlaku macam tu. Kita nombor ni kadang kena tu bukan apa. Semua tekan 2244 macam tu. Jin yang mengangkung malam hari tu pergi berkangkung kat situ gaul-gaul supaya Cina punya nombor 4D tu naik nombor kamu kan. Demo yang kata orang tu berusaha. Demo pun ada job juga. Kita ada job. Jadi hati-hati. Demo ada komplot. Jin ni dengan syaitan ada komplot. Jangan kita ingat nombor tu pasal jin tu mengetahui perkara gaib bukan. Jin dan syaitan tak tahu perkara gaib. Cuma dia berusaha. Kita kerja lah. Ada scammer. Ada pakar orang kata orang tu saham main trader. Semua nak nipu orang. Itu penipuan zahir. Yang penipuan alam batin tu. Yang kita duk layan macam-macam. Kita kena tipu banyak dia alam tu betul-betul. Itu pasal dalam jalan ni. Orang yang bergelombang alam malakut. Dia kena apa nama tu. Terhalang banyak lah. Kalau dia masuk jalan ni. Dia kena usaha lebih sikit. Siapa nak membakar perkara-perkara batil yang ada dalam rohani dia kan. Gitu. Kita tengok balik. Okey.
Jadi terusnya istiqamah dalam wirid merupakan tanda kurnia besar. Maknanya seseorang yang istiqamah dalam wirid. Wirid ni kena faham ya. Bukan wirid yang kita nampak orang subhanallah, subhanallah. Masuk wirid tu perkara amal yang diulangi, yang dilazimkan dengan rela hati mengikut kadar yang dijazamkan kepada dia. Melalui guru, kalau ketentuan punya wirid, ialah zikir khususnya. Kalau bagi orang yang dah fuluk, adalah lataif dia lah. Itulah wirid kita. Sebab apa? Dalam jalan Alhamdulillah, seorang yang wirid, dia akan menerima warid. Maknanya warid tu energi kerohanian ataupun nikmat rohani yang Allah campakkan ke dalam tengah-tengah dada apa nama tu orang yang beramal kan. Apabila seorang tu berbuat baik, manakah Allah ganjarkan kebaikan pada dia. Dan kebaikan ni luas lah. Nikmat rohani, kesukaan kepada jalan Rasulullah, kesukaan pada agama, kesukaan kita dalam ibadah tu menjadi kecintaan, dia ada kelazatan kan. Kelazatan maknanya setiap perkara yang ni dia lazat. Maknanya bila kata dalam ibadah dia lazat, dia akan menghindarkan diri dia, memadamkan cinta dunia. Pasal dalam hadis Rasulullah SAW menyebut, cinta dunia merupakan ibu segala kejahatan. Cinta dunia. Jadi bagi orang beriman, bagi orang Islam yang mukmin, dia bukan mana menolak dunia, bukan kena faham. Kita gali dunia ni sebagai tempat bercucuk tanam saja. Cucuk tanam untuk dapat keridaan Allah, untuk bernama tu kalau banyak duit bersedekah, berzakat. Jadi kita gali dunia ni seadanya kan. Sebab apa? Kita nak mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mana jangan tinggal dunia pula. Dan jangan lupa akhirat. Pasal akhirat lagi umur dia kita lagi panjang. Kalau orang duk cinta dunia, contoh umur dia sampai 73, 74, 75, habis, settle, expired. Dia akan transfer jiwa diri dia besok ke alam barzah. Alam barzah pula tak ada limit. Jadi kalau kita cinta kejarkan dunia ni, kita bahagia pun berapa lama? Kalau kan 73 tahun. 10 tahun tu waktu kita kanak, waktu kita main. Sampai 20, remaja, struggle, belajar apa semua. Dalam belajar tu ada runcing, ada apa semua pressure. Dah kerja pula, bahagia dah kerja, apa jumpa jodoh, kahwin. Dalam kahwin tu pula, katalah umur kahwin 20 tahun, 25 tahun. Adakah 25 tahun ni total bahagia? Campur tumbuk terajang apa semua. Tinggal kukut 10 tahun bahagia. Jadi di sini menunjukkan dunia ni bukan mutlak tempat bahagia. Sebab Allah sebut kebahagiaan abadi di akhirat, abadan wa abada. Umur yang tidak ada had. Tentu bayangkan kalau kita duduk dalam kemukaan Allah, dia kata orang dilemparkan ke neraka, na'udzubillah min zalik. Tak ada had, tak ada umur, tak ada expired. Allah sebut tak mati, tak hidup. Macam mana lah gambar? Kita kat sini anxiety lah, apalah macam-macam. Sampai sana, kalau begitu keadaan dia, tak tahulah apa benda anxiety yang sampai kan. Lalu duduk dalam kemukaan Allah ni azab yang pedih. Dan Quran sebut azab pedih, kamu jadilah kamu orang yang beruntung kan. Jadi kalau kita bayangkanlah, ini kita cuma nak imagine lah. Kalau kita duduk dalam kebahagiaan Allah, dia duduk dalam rahmat Allah, dan dengan rahmat dia, Allah pun kesiankan kita, masuk kita dalam syurga apa. Tak ada pula break umur. Nak kata 1 juta tahun, 2 juta tahun, tidak berapa trilion tahun. Bayangkan kalau kita duduk kerja yang dunia dah, umur kita 75, paling kuat 80, dah kena segala gout, segala sakit buah pinggang. Apa? Menderita. Jadi kita guna kalau umur yang ada ni mendapat keridhaan Allah. Kalau sakit pun jadi orang sakit yang redha kepada Allah. Kalau jadi orang yang susah, jadi orang susah untuk menuju kepada Allah. Ingat Allah. Jadi orang bahagia pun jadi orang bahagia pada Allah, bersyukur kepada Allah. Apa nama tu? Kalau orang kaya jadi orang yang kaya, budiman, dermawan. Maknanya kita guna dunia ni, gali dunia ni untuk mendapat kecintaan Allah, keridhaan Allah. Kata akhirat tu umum sangat. Tapi bagi orang solid, dia dah set. Dia punya vision, ilahi anta maksudi, waridha kamatudi. Itu disiplin kita. Satu bentuk apa nama tu, jazam kita, institusi kita kan. Itu keadaan. Berapa 5 minit lah? Baik, insyaAllah.
Okey, mata 90. Okey. Tanda seseorang tu diterima amal kan. Kita tengok ya. Sesiapa yang mendapatkan rasanya buah daripada amal ibadatnya di dunia ini, maka ia dapat dijadikan tanda anak kinayah, isyarah daripada Allah bahawa amalnya diterima Allah kelak. Mana akan di apa nama tu? Allah mana sedang mencintai diri dia, mengasihi dia. Mana kita beramal ni ada tanda baik. Oh, aku semenjak buat apa itu rasa tenang. Itu minimum lah. Rasa tenang. Kemudian selama ni aku hidup kalang kabut, rasa terkejut sana terkejut sini, makin tak atur hidup. Itu tanda buah amal. Buah amal ni kalau kita nak cerita nikmat dia, tak terhitung lah. Habis pena kalam semua. Mana rahmat Allah ni tak dapat dihitung. Tetapi bagi orang yang mengkaji jalan ni, dia akan dapat rasai. Hati-hati kita tengok ya. Allah terima ke ni kan. Setengah bagi orang fik yang tak ada melalui jalan ni, semaya aku dah terima terhidak katanya. Dia jadi was-was pula zon dengan Allah, suuzon. Tapi bagi orang salih dia tahu pasal ada tanda. Tanda isyarat macam kita lah. Contoh Mina-Mina, orang bini orang kita tu tanda apa? Dia diam, dia senyum. Dia terima dah pinangan tu kan. Kalau mustahil tak ada tanda begitu keadaan dia kan. Jadi dengan Allah Ta'ala pun ada tanda. Ini antara disebut oleh pengkaji Jalan Aribillah ni kan. Tuan Syekh Ibn Atta'illah ni orang sufi, orang yang Aribillah, orang Muqarrabin. Dia kata siapa yang dapat merasakan buahnya dari amalnya, mana natijah hasil amal ibadahnya, tak kira lah amal ibadah apalah. Cuma zikir Allah ni satu jalan trust, disiplin ya. Kita jangan kata ibadah zikir je bukan. Kena faham kadang kata jumut pula kan. Mana merasakan buah dari amal ibadahnya di dunia ini, maka itu dapat dijadikan tanda dan isyarat bahawa amalnya diterima Allah kan. Jadi kita seronok lah kita boleh tengok benchmark diri kita, insya-Allah Allah terima kan. Ibadah ni terus dia punya core dia, zikrullah tu membawa kepada seluruh ibadah kita. Tak kira apa tuan-tuan buat, sedekah. Kalau sedekah pun kenal Allah tu berjalan zikrullah. Beramal kerja, mencari apa nama rezeki untuk keluarga kerana Allah. Jika kerana Allah tu lillahi ta'ala tu bukan lafaz lagi dah. Ini kadang-kadang salih pada. Itu okey dah lafaz. Core dia tu. Dalaman dia. Perasaan kekuatan tu dia ada. Zikrullah aku buat kerana Allah. Tak payah khabar orang pun. Kita dengan Allah, connection kita dengan Allah. Ini dah aku bawa balik ni mana? Solok. Ngabuk kita dah solok. 40 hari. 40 hari, 20 hari, 30 hari, macam-macam lah. Solok tu apa? Solok je makam tinggi lagi ni. Ni semua boleh kan. Kamu cakap kau renung dada, aku tahu lah kamu pergi sekolah lawan apa. Udah itu dia kau jin. Sikit orang. Ada jenis tu. Bukan nak. Dia cerita kasyaf dia. Padahal dia kasyaf, dia pecahan dia. Kasyaf kau ni, kasyaf jin ni. Kasyaf ilmu, kasyaf rahmani. Abang. Dia main sentai. Kasyaf jin pun dia bantu kasyaf. Letih sebenarnya tu. Aduh, kadang-kadang aduh, macam-macam kan. Jadi kita perhatilah. Jaga-jaga hubungan kita dengan Allah kan. Mana tak perlulah kan. Tak perlu. Kalau orang puji pun syukurlah. Bilal. Aku tengok kamu berlain lah. Mat. Bersino-sino. Puji Allah balik engkau yang maha memberi curahan nur. Aku tak ada apa. Malu kita dengan Tuhan. Ada orang puji kita ni kan. Kita ni pinjaman. Contoh kita bawa BMW. Kita kata pinjam orang memuji kita. Oh kaya kamu mak tu ya. BMW. Dalam hati Allah malu aku. Adakah aku punya kan. Aku driver. Jadi kita ada perasaan begitu. Ini dah kita bawa balik kita lah. Dah habis nak langgurnya ayam-ayam kampung. Menunjuk dia bawa kan. Jadi bahaya lah. Perasaan tu kan. Jadi kita tengok dia. Apa-apa yang kita teman cakap ni, teman sebab pernah lalui. Tengok diri dan tuan-tuan bersama. Kita sama-sama tengok kan. Jadi dah ni kan, 2 minit apa. Jadi 2 minit ni kalau boleh lah. Tuan-tuan yang sampai ni adalah soalan sikit. Sebagai pengisian kan. Tanya-tanya sikit apa-apa. Kan. Ada yang nak jelas. Cukup faham sikit, nak bagi faham banyak sikit. Sikit-sikit apa-apa boleh lah. Hmm. Nanti kita tengok lagi. InsyaAllah. Ya. Perbuatan kita, perbuatan kita tu. Ya.
Kita, macam saya pernah rasa